Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif sallallahu alaihi wasallam. Laisa kullu man sahibal akabir ihtada bi suhbatihim. Fala taj'al suhbatal masyayikh illatan fi amrika. Ini banyak wali. Faman iqtarra billahi faqad asa li'annaka aminta uqubatah kama yaqulul jahil sahibatu sayyidi fulan wa ra'aitu sayyidi fulan ya wa yad'u da'awi kullaha kazibatun batilah bal yanbaghi lahum an tazidahum suhbatul masyayikh khaufan wa wajalan faqad sahibatil masyayikh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kunu aksara wajalan wa makhafatan. Bukanlah semua yang bersohbah, mana berdamping dengan wali-wali besar dapat mengambil petunjuk dan sohbah mereka. Ya, mana bukan semua. Ada tapi bukan. Daripada laisa kull. Bukan semua. Jadi mana yang sedap? Oh, kami tahu. Kami biasa berdamping dengan Syekh besar. Ya, di rapat si ambil gambar semua dan album macam. Ya, jadi juga wali yang foto. Pantang buku datang habis yang gambar sifat. Ketujuh orang datang kat bilik tamu. Anak kena buku 50 orang. Jamin surga ke? Ya, bersohbah itu betul. Tapi jangan sedap. Tak semesti daripada persohbatan tadi menyebabkan diselamat. Sohbah mana itu? Ya, tapi sohbah batin. Lalu ayat Jumat kita baca ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah di utama ini. Kemudian wakunu, hendaklah kamu bersama orang yang siddiq hati dengan taat. Paling kurang orang siddiq yang dengan awliya. Atau lagi Nabi wa Rasul begitu. Itu makam siddiq. La yablu maqam masih hatta yazika fi ta'zimi amrillah wa yaf'alul mandub ka'annahul wajib wa yatanibul makruh ka'annahul haram wa yatanibul haram ka'annahu kufr. Kata Syekh Ali Al-Khawas, tidak jejak makam siddiq sehinggalah dia membesarkan perintah Allah sehingga dibuat sunat membaca wajib. Dua makam siddiq dijaga. Dan dia meninggalkan benda makruh macam dia takut jatuh pada haram. Dan dia meninggalkan benda haram macam dia takut jatuh dalam kekafiran. Punya kuat jatuh. Baru dulu makam siddiq. Ya. Jadi bersohbah dengan orang siddiq itu disuruh. Ya. Pada hadis pada dia kata al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan terbawa-bawa agama orang yang dapatnya. Maka falyanzur ahadukum, wajib kamu memilih. Itu dalam amal. Nazara yanzur wal yanzur fal yanzur. Wajib kena tengok dan cek man yukhalilu, ya, orang manakah yang nak buat kawan baik. Dia pastikan kawan terbaik, kawan yang bila tengok wajah dia ingat Tuhan, dia terbaik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya hukum man zakkarakum billahi wa yatu wa zalikum fil ilmi mantiq. Orang yang terpilih di kalangan kamu, orang yang kamu tengok wajah dia, jadi kamu ingat Tuhan. Coba dia itu mursyid kita. Mursyid atau murabbi itu kaedah sebab dia suruh kita bawa kita. Ya, akan mursyid bawa kita rohani. Sebab supaya sentiasa dia dengan hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam daripada hadis Nabi mana sohbah ini penting. Dan Ibn Atta disebabkan la tashab man la yumhiluka halu wa la yabluka ma'allahi maqalu. Kamu jangan bersahabat dengan orang yang mana perkataan dan perangai dia tidak membawa kamu dekat dengan Allah. Ya, orang yang mana dia bercakap, perangai dia tak bawa dekat Tuhan, orang ni jangan dijadikan sahabat. Orang ni dijadikan kenalan saja. Kalau dia beza kenalan lain. Kenalan cukup dan nyetir yang betul. Kalau tanya khabar lepas tu kenalan, itu disuruh ramai. Tapi sahabat kena jaga. Sahabat mana dia bapak betul. Nak kenal A tengok B, nak kenal B tengok E. Itu maknanya. Ya, itu sahabat-sahabat. Maka kalau sahabat, bagaimana sahabat dengan Rasulullah SAW? Cukup kapan kau ni sohbah. Penting ni. Maka sohbah dia pengaruh mempengaruhi. Kalau dia bersohbah dengan ahlillah, insyaAllah dia akan dapat. Ya, dia punya pihak-pihak pilihan yang dia akan dapat. Tetapi tak semesti. Sini rumah. Jangan sedap. Ya, bersohbah dengan laisa kullu man sahibal akabir ihtada bi sohbatih.
Ya, tak semestinya, bukanlah semua yang bersohbah berdamping dengan wali-wali besar dapat mengambil petunjuk dan sohbah mereka itu. Ya, kadang-kadang tak jaga dulu dia berbalik balik. Banyak cerita-cerita dalam benda ini. Kadang-kadang orang nampak orang kanan, ya, dia tak dapat membendung perasaan kerosakan qalbi dia hasad. Kadang-kadang orang kanan dulu kan, dia kata jumpa dia balik. Tak cerita ni. Dia dalam mana syekh ni mati pun ada cerita. Hari syekh dia kacau dia. Pun ada cerita banyak. Sebab sebab dia jawab bila tak bersih sohbahnya dia kata. Maka jangan kita jadikan sohbah masyayikh. Masyayikh boleh baca masyayikh macam syuyuh jamaahnya. Ya, sebagai habuan keamanan. Saya tak apa. Saya dah sama di kanan bertemu orang besar dia besar. Maksudnya orang macam jamin syurga. Jangan. Ya. Maka siapa yang tertipu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya dia telah derhaka kepada dia. Ya, jangan kita tertipu dengan sebab persohbatan tadi. Kita tidak mengambil kira hukum syariat. Ya, kerana sesungguhnya engkau merasa aman dari siksaannya, seperti orang yang jahil berkata, aku bersahabat dengan guru pula. Ya, saya kapan dengan guru? Ya, aku melihat guru pula. Ya, guru selalu saya berjumpa dengan dia berjalan. Jangan jadi hujah. Dan mereka mendakwa dengan berbagai dakwaan palsu dan batil. Ya, bahkan saya kira bagi mereka bahawa bersohbah masyayikh itu menambahkan ke atas mereka perasaan takut dan malu. Maka demi sesungguhnya para masyayikh, mana mursyid syekh tadi telah bersohbah dengan Rasulullah SAW dan mereka semakin malu dan takut. Ya, sohbah rohani mereka lagi kuat bukan? Kalau Ibn Athaillah punya guru, dan itulah dia sendiri dan ulama lain. Dari Ibn Abbas Al-Mursi 40 tahun aku tidak pernah berpisah dengan Nur Rasulullah SAW. 40 tahun dan dia sentiasa untuk karamat para awliya, dia sentiasa bersohbah dengan rohani Rasulullah SAW. Aku tengok keadaan dia semakin kuat dia ibadat, makin tambah kewarak, makin takut, makin berhenti. Dan kalau dia bersohbah nampak pemberani, dia tertipu. Ya, dia tertipu. Maksudnya apa? Dengan bersohbah tadi kita pastikan keimanan kita masuk meningkat. Tujuan rohani dia lebih kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dituntut oleh dalam Naqsyabandiyah di bagian terdekat Rawitah ini dan batu Profesor Rejab di Universiti Syria Al-Maqsa Wali Mesir. Dia memintakan Naqsyabandiyah. Dia kata apa makna kau mengikut sunnah Nabi Sunnah dan kau menjadi syama'il kan Nabi makamkan cara Nabi itu. Sebenarnya kau kena merasakan kau bersama dengan Rasul setiap saat. Ya, kau keluar pintu rumah kau rasa Rasul di sebelah, mungkin pada sebelah soalan itu. Sobat rohani, bau rohani, tasnur rohani kamu kuat. Sentiasa kita makan berasa macam Rasulullah sebelah. Kita berjalan berasa sebab bagi dia di hadapan kita. Bau dah rohani kuat. Ya. Bahkan dalam istilah hadis pun juga. Saya kira bagi kita mendengar hadis-hadis sama adik guru mana yang membaca, kita kena takhayul sampai tasawwur. Takhayul bayangkan seolah-olah yang menyampaikan hadis betul-betul daripada Nabi. Macam tu kan. Kita dengar hadis-hadis pada mana pun Syekh baca juga. Kita bayangkan kita berada zaman Rasulullah SAW menyambut hadis itu daripada mulut Rasulullah SAW. Supaya daripada awqaq bin nafsi wa birruh boleh jatuh lebih kuat. Itu maksudnya. Itu cara mana cara ulama-ulama sufi buat dan supaya apa? Sentuhan qalbi dia lebih kuat. Habis. Mana persohbatan dengan orang yang hebat disuruh. Kemudian sohbah dia kena dicek supaya dia betul-betul datang manfaat banyak dalam kalbi kita termasuk. Jangan dia bahasa ikan ni macam-macam dia bukan dalam ibadat termasuk, bukan dalam maksiat ya. Nafsu juga semua tempat termasuk. Kemudian warubbama kana ghina daf'an wal faqra jam'an li'anna al-faqah ya tujibuka an tatadarra ila Allah wa faqatun tajma'uka 'ala Allah khairun min ghinan yaqta'uka an. Boleh jadi kekayaan menjadi penghalang dan kefakiran pula menjadi penghimpun. Kerana kefakiran menjuruskan engkau untuk merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya, kefakiran yang menghimpunkan engkau dengan Allah SWT lebih baik daripada kekayaan yang memutuskan engkau daripada Allah.
pendidikan kita dan keadaan, sama ada dapat atau tak dapat bentuk duniawi ni kan, dunia ni rezeki ke apa, diri dia dekat mana tu kontak dengan Tuhan. Mana kalau dia dapat rezeki, qalbi dia makin dekat dengan Tuhan, alhamdulillah, itu rezeki yang terbaik. Tapi kalau dia dapat rezeki tiba-tiba qalbi dia inkitah, terputus dengan Tuhan, itu bahaya tu. Itu istiqrat permuaan. Sanas tadribuhum min haitsu la ya'lamun. Tuhan akan muakan dia dan dia tak perasan. Banyak orang-orang saleh, contohnya bila dia berniaga misalnya, dia punya ibadat cantik lengkap, tahajud, dia baca Quran, dia zikir, semua aurat-aurat dia tempat dijalankan. Maka tiap-tiap hari dia buat itu, dan keuntungan adalah satu hari dia berniaga dapat 200, 300 untung misalnya. Tiba-tiba satu hari dia jam, ibadat wirid tinggal lebih, tahajud pun tak bangun, Quran pun tak baca. Tiba-tiba dia berniaga, dia dapat untung 2,000 untung. Dia tak banyak ni. Dia ambil sekadar yang biasa. Biasa dia untung 300, dia ambil 300. Yang lebih tu dia sedekah pada waktu miskin. Dia tak kata haram, tapi dia takut istidrak. Istidrak datang ketambahan dunia, sedangkan kalbi kamu teranjak jauh dengan Tuhan. Dia bahaya benar. Sebab dia cek betul. Itu perhatian. Itu maknanya tiap-tiap pemberian dari dua. Satu dalam bentuk nikmat, satu lagi dalam bentuk istidrak. Itu juga bala. Bala yang kena pada orang mukmin itu litakrib, Tuhan ambilkan dia. Pahala dia diberi, dosa diampunkan dan sebagainya. Adapun bala yang kena pada orang kafir itu litaksib, teman Tuhan nak azab dia. Dia tak sama. Sebab kadang-kadang ada juga jenis lebay kotai dan lebay kotai. Dia kata semayang baik tak senang, orang tak semayang lagi kain. Dia jadi dia punya otak pusing. Ya. Kalau orang yang tak semayang, tak ibadat, dapat harta, semua harta bukan rahmat, itu istidrak, permuaan, tak ada harta, tak bahaya. Dia sangat bahaya. Dia pula seronok tak. Kita pula sebelum ni, sebelum misalnya tak semayang tak apa, kayu lagi. Lepas dia berubah betul-betul, nampak berubah pula. Dia menyangka Tuhan uji kan. Sebenarnya tu rahmat Tuhan begitu pun. Dalam banyak pada rahmat, kita banyak dan manu'ain apa. Sampai sekatan dia dapat pemberian. Dalam masa sama dia ibadat dapat, kemudian dalam masa sama Tuhan uji. Bagaimana kita ucap angkat Tuhan dapat tu? Dua dia naik sekali. Dia kena baca pandai kan. Dari silap baca dan suruhan nafsu dan muka. Dia kena baca dan kacamata iman, makrifat boleh nampak. Sebab dia kata bukan jadi, kalau sekiranya kekayaan membawa dia makin jauh dengan Tuhan, itu satu bahaya yang paling besar. Ya. Kalau sekiranya kekayaan itu membawa dia jamak himpun dengan Tuhan, itu alhamdulillah. Begitu juga balik fakir membawa dia dekat dengan sebab fakir. Dan dalam hadis pun ada fakir dengan kufur, antara mati hitam dengan mati putih. Banyak juga. Dengan ujian kefakiran dia tak sabar, akhirnya pun dia tukar agama balik. Ya, ditawarkan pun yang melompat Tuhan ayat sebelah. Banyak lagu. Jadi maknanya walhasil fakir ke kaya ke, dua-dua ni jangan menjejaskan hubungan kita dengan Tuhan. Sebab tu makrifat, ahli makrifat dia nak sampai hatta yastawiya indahu al-malak wal aqab wal ghina wal faqir sama. Yang kita beribadat sampai peringkat kalbi kita betul-betul manis dengan Tuhan, ketika itu sama dia bagi kaya miskin cukup dia. Ya, dia kaya macam mana pun dia tak hanyut, dia miskin macam mana tak rugi pun dia tak melata. Itu baru dia duduk nafsu mutmainnah. Mana nafsu yang tenang. Ya, ada orang kalau dia kaya lagi ibadat, dia tak rugi sikit dengan kemiskinan suara dia dimulai sikit. Anak pun ada masalah, tidak betul. Atau kita setengah-setengah itu dalam ketika dia susah, saja ibadat. Dia tuan lambat kesenangan yang nyawa. Dia duduk tak boleh pakai. Yang boleh pakai dia tetap. Tuan uji dengan susah boleh tak banyak, tuan uji dengan senang boleh tak banyak. Tuan urusan dia dengan Tuhan dia tak di depan. Itu maknanya orang yang mutmainnah. Dan kalau dia mati dan kadang dia dapat surat jemputan dari Tuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai nafsu yang tenang. Tuhan panggil tenang dia boleh tak banyak. Kedudukan kalbi dengan Tuhan tidak beranjak bila diuji. Sama ada diuji dengan kemewahan atau diuji dengan kesusah, saat tetap kalbi dia dengan Tuhan. Itu di antara sifat nafsu mutmainnah. Tuhan panggil irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah rida dahil. Wadkhuli fi ibadi. Maksud dalam hamba ditaksis. Ulama kata maksudnya hamba abdul ditaksis. Kita banyakkan kita ni abdul lil qahri. Abdul lil qahri. Abdul lil qahri macam apa? Pahat nak pukul.
Kali tolak kali jalan, kali tolak kali jalan. Jadi mau kuliah tu, sudah lama kena test dulu. Tolak balik jalan. Itu Abdul bin Tahrim. Kalau Abdul bin taksis tak, dia tetap istiqamah. Macam mana keadaan pun tetap dia dengan Tuhan, lagi rapat, lagi cantik konteks hubungan. Itu maksud. Kemudian barulah waduni bila abdi raja tempatnya waduni ibadi waduni dan masuk dalam syurga. Sama ada syurga di sana yang maklum atau syurga al-muhajjah, jannatul ma'rifah dengan Tuhan. Jadi boleh jadi kekayaan menjadi penghalang. Jadi kekayaan menjadi penghalang itu bala sebenarnya. Ya, bala dalam nikmat. Dia apa nikmat? Apa bala dalam? Apa bala dia? Inkitab qalbi dengan Tuhan, terputus hati dengan Allah. Jadi walhasil maksud ini kita kena semak konteks kita dengan Tuhan. Jangan terjejas. Pastikan dia sentiasa jamak, sentiasa hampir atau sentiasa berhimpun qalbi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Qalbi kena putus dengan Tuhan berbahaya besar. Dia tidak ada bahaya paling besar bila terputus dengan qalbi dia dengan Tuhan. Bagaimana maksud iza akhraj nafasa bi ghairi zikrillah bahwa mayyit yang kau mengeluarkan nafas engkau, kau tarik nafas kosong. Umur apa-apa kosong, tak ada zikir, itu mayat. Mayat ni kena bincang kepada kawan mati. Siapa orang mati ada pula orang yang boleh benar. Sebab dia zikir jangan putus ingatan qalbi dengan Tuhan, lambang kecintaan. Mana ada orang bercinta berdasir untuk kasih pada di mana dia beringat, di mana dia kau ada dalam hatiku untuk kasih dengan makhluk. Pada Tuhan dia usaha. Ya, mana Tuhan ada dalam hati kita. Itu bagi zikir qalbi yang lurus sentiasa dengan dia. Barulah turun nafas kita cantik. Pak jantung kita pak musim kan. Alhamdulillah. Sentiasa lagi. InsyaAllah dia banyak keberkatan dan nur dia akan bertambah. Ya, asyik lahu pun zikir bertambah. Iza kasral azkar kasral anwar wa iza kasral anwar safar asrar. Iza safar asrar dan nama Allahi karam. Bila banyak zikir banyak nur, bila banyak nur lagi safah bersih akan sir batin hati. Dan dia sir batin bersih layak dan dia berdamping dengan Tuhan. Ya. Kemudian dari kama minta untuk kita maksiat ila Allah. Bismillahirrahmanirrahim.